Kok ni? Alhamdulillah. Oh gelap. Oh gelap sangat. Macam mana gelap ni? Cerah. Cerah ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah. Waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Alhamdulillah, para sahabat penonton yang dikasihi, insyaAllah pada pagi ini kita berkongsi sedikit sebanyak kandungan isi kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh
Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. InsyaAllah kita muzakarah lah, nah, sambil-sambil kita testing tengok macam mana frame yang baru dibuat ni. InsyaAllah kita mulakan sebentar, sekejap lagi insyaAllah. Baik. InsyaAllah kita di dalam Irsyadus Sari ini, nah, ada satu risalah atau satu kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, iaitu yang diletak namanya Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah fi Haditsil Mauta wa Asyratis Sa'ah wa Bayani Mafhumi Sunnati wal Bid'ah. Jadi seeloknya sebelum kita membaca satu-satu kitab ni, marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah 3 kali, nah, kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alim ulama sejak daripada zaman salaf sehinggalah zaman kita sekarang, wabil khusus kepada musannif iaitu Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari, Raisul Akbar li Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari memulakan di dalam mengarang risalah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu sebagai kebiasaan yang telah diperjalani oleh para pengarang, para muallif, para musannif mengarang kitab. Pastilah memula dengan Bismillahirrahmanirrahim, kerana mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', yakni dengan makna qalilul barakah. Nah, tiap-tiap pekerjaan yang ada harga di sisi agama tidak dimulakan padanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus dengan makna sedikit barakah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ni terlalu banyaklah telah disyarah oleh setiap daripada asatizah yang kebiasaannya membaca kitab mula daripada awal. Kemudiannya diiring dengan Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulakan ataupun
dengan berkat nama Allah yang maha pemurah ai fid dunya wal akhirah, dan maha mengasihani ai fil akhirati faqat. Aku memulakan menulis kitab ini, kata Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Alhamdulillahi, bermula segala puji itu lillahi ay mustahiqun lillah, semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala niwalihi. Kerana apakah maf'ul li ajlih? Kenapakah dipuji akan Allah Taala? Syukran, kerana syukur. Syukur di atas segala kurniaannya. Niwalihi, segala kurniaannya, kurniaan Allah. Apa makna syukur? Yani sarful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih. Mempergunalah hamba tu di atas segala nikmat yang dikurnia oleh Allah ila ma khuliqa li ajlihi. Kepada apa diciptakan barang tersebut, diciptakan oleh Allah Ta'ala kerana apa, maka digunakan untuk itu. Itu dipanggil syukur. Jadi alhamdulillahi syukran ala niwalihi. Bermula segala puji itu hanya bagi Allah Ta'ala. Kenapakah memuji Allah Ta'ala tu? Sebagai rasa syukur di atas segala nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan sejahtera. Ala wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan sejahtera itu nazilatani, turunlah kedua-duanya ala sayyidina, di atas junjungan kita. Siapakah junjungan kita? Jadi wassalatu wassalamu tu, wassalatu tu jadi mubtada lah, ala tu ta'alluq mahzuf jadi khabar. Wassalatu wassalamu, bermula rahmat dan sejahtera, tetaplah atau turunlah kedua-duanya. Kainatani ataupun nazilatani, turunlah kedua-duanya atau tetaplah kedua-duanya ala sayyidina, di atas junjungan kita. Siapa junjungan kita? Yakni badal Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan atas keluarganya, yakni keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Jadi ia ringkas sangat khutbah kitanya, ringkas sangat. Kerana barangkalinya Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari ni nak nak menerangkan perkara yang lebih penting lagi. Tidak dipanjang-panjangkan pada khutbahnya. Terus dimasukkan wa ba'du. Faslul khitab. Wa ba'du adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada ma taqaddamalah, kemudian daripada basmalah, hamdalah, wassalatu wassalamu ala rasulillah tadi tu. Tu kemudian daripada bismillah, basmalah menyebut bismillahirrahmanirrahim, hamdalah memuji Allah Taala, dan berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadza, maka ini mana? Yakni segala yang ibarat-ibarat yang lagi akan datang. Fahaza, maka bermula ini. Tu al-alfaz al-atiyah, lafaz-lafaz yang lagi akan datang ni. Kitabun, ialah satu kitab. Akan jadi satu kitab. Auda'tu fihi, menghantarlah olehku, meletaklah olehku, fihi, padanya, ai fil kitabi, syai'an, akan sesuatu. Apa sesuatu tu? Bayan pada kata syai', min hadithil mauta, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kematian ataupun orang-orang yang mati. Tentang orang-orang yang mati.
wa isyratis saati, dan hadis-hadis yang menceritakan tentang syarat tanda-tanda kiamat. Itu wa isyratis saati, dan segala tanda-tanda kiamat. Wa syai'an, atah pada kata syai'an tadi, ai fahaza kitabun auda'tu fihi syai'an minal kalami ala bayani sunnati wal bid'ati. Maka bermula ini segala lafaz al-alfaz al-atiyah yang lagi akan datang ni. Kitabun ialah satu kitab, auda'tu fihi, meletaklah, menghantarlah olehku padanya, di dalam ini kitab, syai'an, akan sesuatu. Sesuatu apa? Bayan pada kata sesuatu. Tu minal kalami ala bayani sunnati wal bid'ati. Tu sedikit daripada perbahasan, minal kalami, sedikit daripada perbahasan ala bayani sunnati wal bid'ati, di atas menerangkan tentang apakah itu sunnah dan apakah itu bid'ah. Jadi alhamdulillah, Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari ni pertama-tamanya diletakkan fasalnya nanti, faslun fi bayani sunnati wal bid'ati. Nah, fasal pada menyatakan tentang sunnah dan bid'ah, yang mana ini satu isu yang tidak selesai sampai sekarang. Padahalnya kalau kita belajar niat lillahi ta'ala, telah pun banyak dikarang oleh alim ulama. Jadi sebagai kita orang Jawi, orang Nusantara, maka kita ambil karangan ulama-ulama Nusantara kita. Walaupun Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari ini bukan daripada negara kita Malaysia, iaitu daripada Indonesia, tapi masih lagi dalam satu rumpun Nusantara, yang mana Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari satu perguruan dengan Syekhul Islam Tuan Guru Haji Abdullah Fahim di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi di dalam kitab ni juga akan diperbahaskan sedikit tentang sunnah dan bid'ah. Apakah itu sunnah, apakah itu bid'ah. Kerana ada di kalangan kita ni yang cepat mentahmah ataupun menuduh satu-satu amalan yang dikerjakan oleh umat Islam sejak daripada zaman berzaman sebagai bid'ah. Kemudian diletakkan makna bid'ah tu terus kepada dhalalah, sesat. Kemudian dihantarkan sekalian bid'ah yang dihukumkan dengan sesat tadi tu ke dalam api neraka. Maka di sana senang-senang saja dihukumkan umat Islam ni sebagai ahli neraka. Itu bahayanya. Wa syai'an, tu ai fahaza kitabun auda'tu fihi syai'an, dan maka ini kitab ni juga ni, maka bermula ini ai al-alfaz al-atiyah, lafaz-lafaz yang lagi akan datang ni. Kitabun ialah satu kitab, auda'tu fihi, meletak, menghantarlah olehku di dalamnya, di dalam kitab, syai'an, akan sesuatu, akan sedikit lah kita kata, akan sesuatu sedikit, menyentuh sedikit sesuatu, minal ahadithi, daripada beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi itu tujuannya apa? Biqasdin nasihati, dengan bertujuan nasihat. Jadi di dalam ni juga ada beberapa hadis-hadis yang berisikan nasihat-nasihat pada agama. Ini kerana ad-dinun nasihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, bermula agama itu ialah nasihat. Jadi di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, ini ada beberapa perbahasan lah, sedikit daripada hadis-hadis tentang kematian dan tanda-tanda kiamat, kemudian sedikit daripada perbahasan tentang sunnah dan bid'ah, kemudian dimasukkan juga sedikit daripada beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang
nasihat kepada kita. Baik. Wa ilallahil karimi, dan hanya kepada Allah Ta'ala yang maha mulia. Jadi wa ilallahil karim itu termasuk daripada taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasralah. Mendahulukan perkara yang sepatutnya berada di belakang itu memberi makna hasar. Wa ilallahil karimi dan hanya kepada Allah Ta'ala yang maha mulia jugalah, sahajalah, tidak kepada yang lain. Amuddu akufal ibtihali. Itu amuddu, ku perpanjangkan akufa, yakni ku perpanjangkan aku segala tapak-tapak tangan ni maknanya. Maknanya aku akak tinggi. Itu amudda akufa, maknanya aku akak tinggi telapak tangan ni. Al-ibtihali, untuk memohon. Itu maksudnya. Jari-jari permohonan kita kata. Wa ilallahil karimi amudda akuffal ibtihali. Dan hanya kepada Allah Ta'ala jualah, dan hanya kepada Allah Ta'ala yang maha mulia jualah, sahajalah, tidak kepada yang lain. Mengangkat tinggi tangan permohonan. Itu mana aku mengangkat tinggi tangan permohonan. Apa yang dipohonnya? Ayyam fa'afu, akan bahawa memberi manfaatlah bihi, dengan dia, aibil kitabih, dengan dia, dengan kitab ni. Manfaat untuk siapa yang pertamanya? Nafsi, untuk diriku dulu. Kerana Nabi SAW sabda, ibda' binafsik. Mulakan kebaikan itu dengan diri kita. Jadi jangan sampai kita mendoakan kepada orang lain sahaja kebaikan, lalu kita melupakan kepada diri kita sendiri. Ini suatu sifat yang tidak elok. Kerana itu telah ditunjuk contoh oleh Iblis. Kerana Iblis ni apabila para malaikat melihat di Lauh Mahfuz ada satu nama yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan hamba Allah, yang duduk di langit, iaitu para malaikat lah. Maka para malaikat pun berkerumun mencari Azazil, iaitu Iblis, minta supaya Azazil mendoakan kepada Allah agar Allah Ta'ala menyelamatkan semua para malaikat. Lalu Iblis pun, yakni Azazil, ketika itu panggilannya Azazil, terus mendoakan kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah para malaikatmu ini, dia takut, mereka ini takut, termasuk di kalangan hamba yang dilaknat oleh kamu. Lantas ketika itu terlupa diri dia sendiri. Itu. Jadi Iblis tu terlupa dengan diri dia sendiri. Kerana disangkanya dia tu sudah pun taqarrub ilallah, sudah dekat, sudah hampir makamnya, sudah dikasihi oleh Allah, sudah bagus amalnya. Pasti diselamatkan oleh Allah, tidak termasuk di kalangan orang yang dimurkai oleh Allah. Maka Allah memakbulkan doa Iblis. Maka yang dilaknat itu ialah dirinya sendiri. Maka kerana itulah pertama-tama yang didoakan bermanfaat itu pastilah kepada diri kita sendiri. Maka kerana itu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari mendoakan kepada Allah, wa ilallahil karimi amuddu akuffal ibtihali. Hanya kepada Allah Ta'ala yang maha mulia jualah, tidak kepada yang lain aku memanjangkan tangan-tangan permohonan. Memohon apa? Ayyam fa'abihi, akan bahawa memberi manfaatlah dengan dia, dengan ini kitab. Nafsi, akan diriku. Pertamanya akan diriku dulu. Ini diri Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Tu wa amsali. Tu wa amsali, dan tu wa amsali, dan orang-orang yang seumpamaku.
Wa amsali, dan akan orang yang seumpamaku. Siapa seumpamaku tu, kata Hadratus Syekh? Minal juhali, daripada orang yang bodoh. Allahu Akbar. Ini Masya Allah, akhlakul karimah. Sifat tawaduk, mimbabit tawaduk musannif. Pertunjukan daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, bahawasanya dirinya bukanlah orang alim, dirinya orang bodoh. Allahu Akbar. Padahal beliau ni digelarkan dengan Hadratus Syekh. Kenapa Hadratus Syekh? Karenanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sunan Sittah itu dihafal di dalam kepalanya. Itu. Dihafal di dalam kepalanya Sunan Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dihafal di dalam kepalanya. Itu Hadratus Syekh digelarkan kepada Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Alim. Kalau boleh beli kitab ni, Masya Allah. Ini pun katanya masih ada lagi kitab-kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Walaupun beliau sangat alim, hebat, wara', alim, amil, mukhlis, tetapi sebagai seorang yang benar-benar bersifat dengan kehambaan dengan Allah, ubudah dengan Allah, maka dikatakan dirinya ialah setengah daripada juhali Allah. Padahal kitalah yang jahil, kitalah orang jahil tu, bukan Hadratus Syekh. Ini sebagai akhlakul karimah, sifat mahmudah yang ditunjuk oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Beliau tidak orang panggil takabur dengan ilmu, bahkan menunjukkan dirinya tawaduk. Wa amsali minal juhali, dan kepada Allah Ta'ala yang maha mulia sahajalah aku memanjangkan tangan-tangan permohonan. Pohon apa? Ayyam fa'abihi, bahawa memberi manfaatlah dengan ini kitab. Amsali, akan orang-orang yang seumpamaku, minal juhali, daripada orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Allahu Akbar. Wa an yaj'ala amali, dan minta lagi Allah Ta'ala menjadikan amali, akan amalku, yakni amal mengarang kitab ni khalisan, tu akan sebagai ikhlas, liwajhihil karimi, kerana wajahnya, yakni zatnya, min itlaqil juz'i ay wajhun lah, wa iradatil kulli ay zatu. Liwajhihil karim ay li zatihil karimi, kerana zat, semata-mata kerana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta bukan kerana nak masyhur, nak berniaga kitab, nak bagi laku, tidak. Minta supaya amalan mengarang kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ni semata-mata kerana zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Kenapa? Ni ilah ni menempati pada fi maqamit ta'lil, dia panggil innahu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala, innallaha ta'ala jawadun, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tu zat yang maha mengurnia lah, kita kata innahu, kerana bahawasanya innallaha ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala jawadun, ialah zat yang maha mengurnia, raufun, yang maha pengasih, rahimun, yang maha belas kasihan. Habis itu wahaza, dan bermula ini awanu syuru'i, wahaza, dan bermula ini. Ini mana? Ini selesai daripada doa ni lah. Awanu syuru'i, apa? Awanu syuru'i fil maqsudi. Apa tu dia panggil?
mula nak masuk pada tujuan, itu maksud. Aku mula nak masuk pada tujuan, bi'aunil malikil ma'budi, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, zat yang yang memilikkan hamba-hamba yang menyembahkan dia. Itu zat yang maha disembah. Itu maksud. Jadi wahadza awanu syuru'i fil maqsudi bi'aunil malikil ma'budi. Dan inilah doa yang disampaikan tadi tu, awanu syuru'i fil maqsudi. Ialah permulaan masuk aku pada tujuan bi'aunil malikil ma'budi, dengan pertolongan Allah Ta'ala, zat yang maha memilik, yang disembah oleh makhluknya. Kemudian kata Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, faslun ay hadza faslun, bermula ini ialah satu fasal, fi bayani sunnati wal bid'ati, pada menyatakan sunnah dan bid'ah. Apa sunnah? As-sunnatu bid-dhammi wat tasydidi. Bermula sunnah tu makruh, ialah dibacakan dia dengan didammahkan sin, bid-dhammi ay bid-dhammi sini, didammahkan sin, sun, wat tasydidi, dan kemudian ditasydidkan nun, as-sunnati, as-sunnatu. As-sunnatu, bermula sunnah tu dibaca guna sunnah bid-dhammi ay bid-dhammi sini, wat tasydidi ay wat tasydidin nuni, dengan didammahkan sin dan ditasydidkan nun. Kama qala abul baqa, kama qala abul baqa. Kama qala abul baqai, seperti mana barang qala yang telah diberkatalah abul baqai oleh abul baqa fi kulliyatihi, di dalam kitab yang bernama Kulliyah. Nama kitab tu Kulliyah tu. Apakah orang panggil sunnah? Lughatan, dari segi lughah, ini khabar dia, khabar bagi as-sunnah tu tadi. At-tariqatu, ialah jalan. Jadi sunnah-sunnah tu ialah jalan. Walau ghaira mardiyatin. Walau, ini ghayah dia panggil. Walau ghaira mardiyatin, dan jikalau tidak jalan tersebut tu yang diredai sekalipun. Tu orang panggil apa? Jalanan yang jahat lah. Karena di sananya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man sanna sunnatan sayyi'ah. Jadi pada lughahnya sunnah-sunnah ni ialah jalan. Sama ada jalan yang baik atau jalan yang tidak baik. Tu walau itu, kerana itulah didatangkan ghayah. Kerana itulah Abul Baqa di dalam kitab Kulliyahnya dikatakan sunnah-sunnah tu dari segi bahasa Arabnya ialah at-tariqatu, jalan. Semata-mata jalan itu sunnah. Walau ghaira mardiyatin, dan jikalau tidak diredai sekalipun jalan tersebut tu. Tu. Baik. Baik, habis tu. Wa syar'an, ni atas pada kata lughatan. Ai as-sunnatu syar'an, bermula sunnah dari segi syarak. Dari segi syarak ni, dari segi istilah lah. Tetapi di sana pun ada beberapa perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama. Kalau sunnah menurut ulama fiqh tidak sama dengan sunnah menurut ulama usulul fiqh. Tidak sama juga dengan sunnah menurut ulama hadis. Itu nanti kita akan perbahaskan insya-Allah taala. Kalau gitu dari segi syaraknya apa? Ismun, ialah satu nama, litariqatil mardiyati, satu nama bagi jalan. Itu ismun litariqatil mardiyati. Sunnah-sunnah tu ialah satu nama bagi jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Itu.
Tu al-maslukati fid dini, yang diperjalankan di dalam agama. Salakaha, telah memperjalanilah akan jalan tadi tu. Akan dia akan tariqah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ghairuhu, atau oleh yang lainnya, lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu siapa tu? Yang lain tu bayan mimman, daripada mereka, huwa, bermula ia man tadi tu, alamun fid dini, orang-orang yang alim, orang-orang yang hebat-hebat di dalam agama. Mana misal? Kas-sahabati radhiyallahu anhum, seperti man huwa alamun fid dini ni, tu mereka yang yang agung-agung, yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi, yang berpengetahuan tinggi dalam agama ni. Kas-sahabati, seperti sahabat Nabi radhiyallahu anhum, meredalah oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu sahabat. Kenapa kata sunnah ni tidak hanya salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan salakaha ghairuhu, menjalanilah akan jalan tersebut tu oleh yang lainnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi, kerana ini mari hadis ni sebagai dalil lah ni. Liqaulihi, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, wajiblah kalian tu berpegang dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, dan berpeganglah olehmu akan sunnah bisunnatil khulafa'i, dengan sunnah khalifah-khalifahku ar-rasyidina, sebagai sifat kasyifah tu, khalifah-khalifahku yang memanglah khalifah-khalifah Nabi ar-rasyidin tu memang diberi petunjuk. Mana? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu alaihi salam, wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka semua ni pasti dah ar-rasyidina min ba'di, kemudian daripada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita berhenti dulu setakat itu. Kita akan sambung lagi kerana di sana nanti ada orang panggil perbezaan makna sunnah inda muhaddisin, dan makna sunnah inda usuliyin, dan makna sunnah indal fuqaha'i. Jadi sunnah tu definisinya berbeza di antara istilah-istilah ulama. Ulama muhaddisin mendefinisikan sunnah ni begini-begini. Ulama usuliyin mendefinisikan sunnah ni dengan definisinya, dan begitu juga ulama fuqaha, ulama fiqh mendefinisikan sunnah dengan definisi mereka. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi. Cukup setakat tu dulu insya-Allah. Qala al-musannifu wa urfan. Baik. Ahdanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.